Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang jamaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca ayat yang ketujuh pada pagi ini, yang mana ayat yang ketujuh, kalau tuan-tuan melihat di dalam nota yang bercetak, berada pada muka surat nombor 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Yufu membawa maksud mereka di sini adalah merujuk kepada ayat yang sebelumnya, yang mana ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, kita telah pun mengetahui ada satu kumpulan manusia yang digelar oleh Allah adalah golongan Al-Abrar, yang mana ayat nombor 4, 5 dan 6, yang mana golongan Al-Abrar ini pada ayat 5 dan 6 kita telah mempelajari bahawa Allah menyebutkan balasan mereka dapat meminum air yang dikatakan ia adalah khamar yang bercampur dengan mata air kafur, itu pada ayat 5 dan 6. Ayat nombor 7, Allah hendak menjelaskan kepada kita apakah amalan, apakah yang mereka telah lakukan semasa di dunia sehingga dengan rahmat Allah mereka mendapat mata air kafur bersama dengan khamar seperti ayat 5 dan 6. Dan ayat 7 ni ada dua ciri, ada dua amalan, dua kriteria bagi golongan Al-Abrar. Yang pertama adalah yufu nabin nadhr, mereka menyempurnakan nazar. Okey, dalam ayat ini mari kita lihat apa makna yufu terlebih dahulu. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Misbah, yufu adalah diambil daripada kalimah wafa. Wafa membawa maksud menunaikan apa yang seharusnya ditunaikan, tapi ditunaikan dalam bentuk yang sempurna tanpa ada sebarang kekurangan ataupun pengabaian. Maknanya ciri yang pertama golongan Abrar ni, kalau mereka itu ada nazar, maka mereka akan sempurnakan nazar itu, dia akan tunaikan dengan penuh kesempurnaan. Okay. Apa maksud nazar dalam ayat itu? Kita lihat apa yang diulas oleh Al-Imam Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan ayat yufuna bin nazar, beliau mengatakan mereka, iaitu golongan Al-Abrar, sedaya upaya mereka mengabdikan diri, iaitu mereka beribadat kepada Allah. Nombor satu, dia kata menunaikan semua yang dia, iaitu Allah, wajibkan kepada mereka. Maknanya Ibn Kathir ni dia kupas yang menunaikan nazar dengan sempurna tu dalam konteks yang lebih luas. Dia kata nombor satu, dia kata mana-mana ibadat
yang Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka untuk dilakukan, itu juga termasuk di dalam maksud nazar. Kita dengan Allah ada banyak kewajipan yang Allah sendiri telah tetapkan untuk kita lakukan. Yang ini pun termasuk di dalam nazar yang nombor 1, kata Ibnu Katsir. Lepas tu Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan juga, begitu juga mereka telah menunaikan semua yang mereka itu sendiri wajibkan untuk diri mereka sendiri, yang disebut dengan istilah nazar yang kita biasa dengar itulah. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, maksud ayat yufuna bin nadhri, dia kata merangkumi dua. Dia kata yang pertama, mana-mana yang Allah telah tetapkan kepada hamba dia untuk dia tunaikan, itu pun dia kata termasuk dalam ayat yufun nazar. Dan kata Ibnu Katsir, yang dikatakan yufun bin nadhri juga adalah mana-mana hamba yang Allah tak wajibkan dia buat, tetapi mereka itu sendiri yang wajibkan diri mereka untuk mereka lakukan. Itulah yang kita kenali dengan istilah nazar. Kita tahulah sebut dah tunaikan nazar ataupun belum, tu kita dah sedia maklum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan lagi yang dimaksudkan dengan ayat yufuna bin nadhri. Dia kata mereka juga sebenarnya meninggalkan pelbagai perkara haram yang telah dilakukan untuk mereka melakukannya. Itu pun termasuk dalam makna yufuna bin nadhri. Kesimpulan dia, kalau kita baca ulasan Ibnu Katsir ni dia kata ayat yufuna bin nadhri merangkumi dua lah. Yang pertama, dari sudut Allah Ta'ala yang tentukan. Allah Ta'ala dah tentukan dalam syariat dah, seperti ada kewajipan sembahyang 5 waktu. Itu semua di antara yang termasuk dalam makna yufuna bin nadhr. Dan apa-apa yang Allah larang pun dia termasuk dalam yufuna bin nadhr untuk kita lakukan. Dan yang sudah pasti tak boleh dinafikan lagi, mana-mana nazar yang hamba itu tetapkan. Contoh, tuan-tuan ada bernazar, tuan-tuan bernazar untuk menyembelih seekor kambing untuk diberi makan kepada jemaah masjid. Contohnya bulan ni nanti ada tadarus, tuan-tuan nazar nak sediakan kambing masak kari contoh. Itu nazar, maka tuan-tuan tunaikan. Contoh macam itulah. Itu kita sedia maklum tentang bab nazar. Baik, tuan-tuan, kita lihat apa makna nazar. Okey, ini pendek sahaja sebab kita tak cukup waktu untuk bincangkan tentang hukum hakam nazar. Okey, kalau kita rujuk dalam kitab Al-Mu'tamad fi fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i. Okey, dalam kitab fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i, kitab Al-Mu'tamad, apa maksud nazar? Okey, kita terus pergi kepada bahasa Melayunya. Nazar ini adalah bermaksud mewajibkan atas diri sendiri suatu perbuatan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah, yang dalam syarak tak ditentukan perbuatan tu wajib buat, tetapi dia sendiri yang menentukan, sama ada secara mutlak ataupun dengan mentaklikkan dengan suatu perkara. Mentaklikkan ni maksudnya kita kata, kalau saya dapat projek, kalau cucu saya berjaya, kalau saya dapat sekian dan sekian, itu mengkaitkan. Ataupun dia tak kaitkan apa-apa, dia kata bulan depan saya nak nazar. Itu saja, dia tak dikaitkan dengan dapat apa, sebab apa. Itu dimaksudkan dalam bab nazar. Okey, ini kita taklah mengambil waktu yang panjang untuk kepada dalam bab nazar. Tapi ciri al-abrar yang pertama apa dia? Mereka ini akan menyempurnakan mana-mana janji, mana-mana kewajiban
sama ada kewajipan itu Allah yang tentukan ataupun dia sendiri menentukan dalam bentuk nazar. Okey, kita dah jelas. Okey, kita masuk ciri yang kedua. Golongan al-abrar ni dalam masa yang sama, kalau kita rujuk dalam tafsir al-Imam al-Tabari, al-Imam al-Tabari mengatakan apa makna yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Okey, ciri kedua golongan al-abrar ni, mereka masa dekat dunia sentiasa takut. Dia ni jenis manusia yang sentiasa takut, memikirkan nanti ada satu hari yang dia punya kejahatannya, bukan kejahatan lah, maknanya dia punya azab dia itu ada merata-rata. Maknanya akhirat ni kan satu hari yang sangat susah, kiri kanan depan belakang penuh dengan kesusahan. Jadi golongan abrar ni masa dia hidup, dia selalu ada perasaan fikir kiamat tu. Dia selalu fikir nanti macam mana hari kiamat ni, kan yang mana azab dia ada merata-rata, dia ada pelbagai sudut. Maka mereka ini ada sifat apa? Sifat takut kepada kedahsyatan, kepada azab yang ada pada hari kiamat. Jadi al-Imam al-Tabari mengatakan mereka takut akan azab Allah yang merata, lama dan berpanjangan. Jadi kalau kita gabungkan ciri satu dengan ciri dua ni, kenapa masa dekat dunia ada manusia ni dia seboleh mungkin dia tunaikan semua janji seperti nazar tadilah. Antara jawapan dia adalah kerana dia selalu mengenangkan akan hari yang azabnya itu, seperti mana kata al-Imam al-Tabari, azabnya ada di mana-mana, azabnya lama dan azabnya panjang. Jadi mereka fikir, kalau aku tak tunaikan nazar ni nanti macam mana di akhirat? Kalau aku tak tunaikan kewajipan yang Allah tetapkan, macam mana nanti nak berhadap dengan hari akhirat? Kalau mereka fikir, kalau mereka tak tinggalkan segala larangan Allah, macam mana mereka nak menghadapi, nak melalui hari yang kata Allah kana syarruhu mustatira. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan penerangan ringkas berdasarkan kepada ayat yang ketujuh tadi. Maknanya ayat ketujuh tadi ada dua ciri bagi golongan al-abrar. Jadi kita kena ingat baliklah, ada tak mana-mana nazar yang masa kita hidup ni yang belum kita tunaikan. Baik, kita lihat pengajaran dia. Nombor satu, kita dapat belajar pagi ini, nazar yang telah dibuat terhadap Allah ia perlu ditunaikan. Okay, yang ini kita sokong dengan nanti kita lihat pada hadis dia. Ini kita sudah maklum, jadi tuan-tuan kena tengok ya. Kadang-kadang cuba kita ingat balik, kalau kita nak tolong ibu dan bapa kita, ada tak mana-mana hutang dengan Allah belum bayar seperti nazar? Ingat balik, tolong tunaikan. Kita pun macam tu juga. Masa muda-muda dulu, ingat tak? Ada tak bernazar? Kalau dapat jodoh sekian-sekian nak buat apa? Ingat lagi? Ke tak ada nazar? Tak ada nazar tak apa, alhamdulillah. Tapi kalau ada, tunaikan nazar. Sebab itu adalah janji kita kepada Allah Azza wa Jalla, perlu ditunaikan. Okay, pengajaran nombor dua, kita dapat belajar dekat sini dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat. Batu hari kiamat ni adalah hari yang paling dahsyat, yang paling mengerikan. Okay. Jadi kita lihat apa tindakan yang boleh kita lakukan. Tindakan yang paling utama sekali, kita kena menunaikan segala bentuk nazar ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berdasarkan hadis, dalam sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, sabda Nabi SAW yang bermaksud, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka kata Nabi, falyuti'hu, maka hendaklah dia melaksanakan ketaatan itu. Dan sesiapa yang bernazar
untuk melakukan maksiat, maka jangan dia lakukan maksiat itu. Ini dalam hadis ini sebenarnya Nabi nak menerangkan dua jenis nazar. Ada nazar yang baik, yang bagus. Contohnya dia kata dia nak berpuasa selama 3 hari. Itu nazar yang wajib dan bagus, dia perlu tunaikan. Tapi kalau dia kata kalau Malaysia menang final piala apa, contohlah, saya nak berjalan kaki daripada Taman Tun nak balik ke Johor Bahru. Boleh tak tunaikan nazar tu? Ada orang dia macam tu, dia punya semangat tu, semangat patriotik tu kan, semangat bola dia tu, sampai dia lupa yang nazar dia tu adalah bentuk maksiat. Dalam agama, mana-mana nazar memudaratkan diri tidak boleh ditunaikan. Itu tak dipanggil sebagai nazar. Itu yang Nabi kata, siapa yang bernazar untuk buat maksiat, maka jangan dia lakukan maksiat itu. Okey, cukup dengan penerangan ringkas tentang ayat yang ke-7. Kita masuk kepada ayat yang ke-8. Sikit lagi kita baca ayat dia dulu. Ini adalah ciri golongan ketiga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Okay. Ayat 8 adalah ciri yang ketiga bagi golongan al-abrar. Okay. Ayat 8 ni adalah Allah mengatakan mereka juga sentiasa memberikan makanan yang disukainya. Okey, ciri ketiga golongan abrar kalau kita ambil ayat 8 ni adalah manusia yang dia suka memberi orang lain makan. Tapi makanan yang dia bagi tu adalah makanan yang dia suka sangat. Nanti kita kupas apa dia suka sangat. Jadi kalau tuan-tuan jamu orang makan, tuan-tuan jamu yang tuan-tuan paling suka ke, atau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak suka? Kalau asyik bagi pisang aja, tuan-tuan suka makan apa? Suka makan anggur, diberikan anggur. Nanti kita kupas pada hari besok lah, insyaAllah. Okey, ini cara dia. Kenapa Allah kata mereka memberi makan yang mereka suka? Nanti kita akan kupas dia. Itu ciri yang ketiga. Mereka beri kepada siapa? Mereka beri kepada manusia yang memerlukan makanan, macam orang miskin, anak yatim, dan orang yang tawanan. Kenapa Allah susun orang miskin dulu, baru anak yatim, baru tawanan? Agak-agak kenapa? Tapi ketiga-tiga ni adalah jenis manusia yang perlu diberikan makanan. Dia beri makan bukan bermaksud tak beri minum. Samalah memberi orang minum ke, memberi orang makan ke, tapi diberi makanan yang dia suka. Kenapa Allah dahulukan orang miskin? Kenapa Allah dahulukan kedua baru anak yatim? Kemudian kenapa Allah kemudiankan orang dalam tawanan perang? Agak-agak tuan-tuan kenapa? Ini Allah susun dari sudut yang ramai, kurang ramai, dan paling tak ramai. Tengok bijaksananya Allah susun ayat tu. Sebab antara anak yatim dengan orang miskin, mana lagi ramai? Orang miskin merakumi sama ada dia anak yatim ke, dia tak anak yatim. Tetapi tawanan perang tak seramai anak yatim dan tak seramai orang miskin. InsyaAllah besok
kita akan kupas dengan ringkas apakah sebenarnya yang Allah nak bagi tahu. Kalau dia beri orang makan, dia bagi makanan yang dia sukai. Kenapa dan bagaimanakah bentuknya? Besok kita akan kupas juga. Inilah dia panggil ada kaitan dengan kita. Kalau nak beri barang pada orang, jangan beri barang yang lusuh. Tuan-tuan jelas tak? Ini nak buat kutipan baju, nak buat kutipan kasut, kita bagi yang kita dah tak suka nak pakai dia. Ini dia akan terkeluar daripada golongan al-abrar. So kita akan kupas dia. Sepatutnya kita beri yang mana? Yang kita nak pakai itulah yang sepatutnya kita beri pada orang. Tapi saya nak pakai, Ustaz, takkan saya nak beri pada orang. Inilah yang Allah nak tengok, kau sanggup korban ke atau kau tak sanggup korban. Jadi kita akan kupas besok insya-Allah. Sebab waktu kita pun dah 20 lebih minit ni. Syuruk pun 7.20. Tuan-tuan nak tadarus lagi, mungkin ada yang nak bekerja, maka saya berhenti dengan kadar ini. Tapi besok kita kembali mengulangi ayat nombor 8 insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.